Assalamualaikum semua. Hai, kamu semua sihat? Semua dah sedia nak belajar? Apa agaknya subjek yang teacher nak ajar? Nak tahu tak? Okey, kalau nak tahu, jom kita lihat apa yang teacher ajar. Okey, subjek kita adalah subjek tajwid. Tajuk utama kita akan belajar tentang hukum lam di dalam surah Al-Kawthar ayat 5 hingga 8. Hukum alif lam ada dua. Pertama, alif lam qamariyah. Kedua, alif lam syamsiah. Okey, baik. Ini carta bagi hukum alif lam. Okey, kita tengok pertama. Pada yang pertama tu hukum alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ni bila mana alif lam bertemu dengan huruf ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam dan juga nun. Okey, itu dinamakan alif lam syamsiah. Bila mana alif lam bertemu dengan huruf-huruf yang saya sebut tadi, maka ia dinamakan alif lam syamsiah. Faham? Okey, tengok yang seterusnya. Yang kedua, hukum alif lam qamariyah. Hukum alif lam qamariyah ni bila mana alif lam bertemu dengan huruf-huruf ini, iaitu huruf alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, ha. Nampak tak huruf-huruf yang saya sebutkan tadi? Bila mana alif lam bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka dinamakan hukum alif lam qamariyah. Okey, lepas ni kita tengok pula cara bacaan kedua-dua alif lam ni. Macam mana cara bacaan dia? Okey, jom kita tengok. Okey, pengertian dan juga maksud alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ni disebut juga sebagai idgham syamsiah. Maksudnya dinamakan juga sebagai idgham syamsiah. Dinamakan sebagai idgham syamsiah kerana apa? Kerana bunyi alif lam ni diidghamkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf yang selepasnya, iaitu huruf syamsiah yang ada berada di hadapan alif lam. Itulah contoh kat sini yang saya bagi asyamsu. Tengok pada huruf shin tu, selepas alif lam tu, shin tu adalah huruf syamsiah. Maka bunyi alif lam tu dimasukkan ke dalam huruf shin tu, asyamsu. Asyam. Okey, maksud ataupun pengertian alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah ini disebut ataupun dinamakan juga sebagai izhar qamariyah. Okey, alif lam qamariyah ni dibaca dengan jelas dan terang. Senang je dibaca jelas dan terang. Alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka alif lam tu harus dibaca dengan jelas dan terang. Okey, tengok contoh yang saya bagi kat sini adalah al-lailu. Okey, tengok huruf lam tu adalah huruf qamariyah. Maka bila mana huruf qamariyah, maka alif lam tu harus dibaca dengan jelas. Al-lailu. Al-lailu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Okey, masing-masing tengok pada alif lam yang saya bulatkan tu dan juga huruf yang selepasnya. Okey, yang saya bulatkan tu alif lam. Okey, kita tengok huruf yang selepasnya, maka dia adalah huruf ya. Maka ya ni termasuk dalam huruf-huruf qamariyah. Bila mana dia adalah huruf qamariyah, maka alif lam tu dibaca dengan jelas. Ilmal yaqin. Alif lam tu dibaca dengan jelas. La tarawunnal jahim. Okey, pada ayat yang ke-6 juga alif lam di sini dibaca dengan alif lam qamariyah. Kerana apa? Alif lam di sini bertemu dengan huruf jim, dan huruf jim ni adalah di antara huruf alif lam qamariyah. Maka alif lam di sini dibaca dengan jelas. La tarawunnal. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Okey, pada ayat ke-7 pun sama. Alif lam ini dibaca dengan alif lam qamariyah. Kerana apa? Alif lam di sini bertemu dengan huruf ya. Dan ya ini termasuk di dalam huruf qamariyah. Maka dibaca dengan jelas. Ainal yaqin. ثم لتسألن
يومئذ عن النعيم. Okey, dan yang terakhir ayat yang ke-8 ini, alif lam di sini dibaca dengan alif lam syamsiah, iaitu bunyi alif lam tu dimasukkan dengan bunyi bagi huruf yang selepas alif lam tu dimasukkan. Contoh dekat sini alif lam, kita tengok huruf alif lam yang saya bulat bertemu dengan huruf nun. Jadi nun tu, huruf nun itu adalah di antara huruf-huruf syamsiah. Maka bila mana alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, cara bacaannya adalah diidghamkan. Anin na'im, anin na'im. Alhamdulillah, setakat ini sahaja pembelajaran kita. Okey, jom kita akhiri dengan bacaan Al-Quran. Baca mengikut apa yang teacher ajar tadi, okey? Okey, terima kasih semua. Masya Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.